Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bersama saya Fadil Muhammad Isa. Selamat pagi semua. Selamat sebelum pukul 12 lagi. So, kita akan mulai review pasal Royal Q ni sebenarnya pada pukul 11, tapi aku bagi buffer 10 minit ini. 10 minit ini kejap aku tak best lah macam ni. Apa nama? Mata tengok atas kan. Korang tengok lubai daun aku. Apa kan? Sekejap aku nak susun sikit. Alright, ke sinilah. Ke tepi ni. Alright. Untuk muka sendiri aku letak kat sini. Alright. So okay. So at least aku tak payah tengok ke tepi. Aku nak korang tolong sharekan video ini. Tag kawan-kawan korang, siapa yang dah buat Roy Q, siapa yang tak faham pasal Roy Q, yang mungkin leader-leader dia gagal nak menerangkan dengan baik pasal Roy Q. So minta mereka untuk tonton video ini, share video ini, share dekat semua grup-grup korang, share dekat grup trader ke, share grup dekat mana-mana bersama dengan saya. Bukan seafood trader, bukan seafood trader kadok dengan confidentnya buat video live macam ni. Tapi tak apa, ini berdasarkan pengalaman kita, ini berdasarkan pemerhatian kita selama setahun buat Royal Q. Bukan baru sehari dua buat Royal Q. Dulu waktu aku buat Royal Q sebulan dua orang kecam sebab apa? Apakah pengalaman yang kadang ada untuk cerita pasal trading kan? Teruk kena kecam. Tapi tak apa, Alhamdulillah orang kecam itu satu hal lah. Rezeki tak pernah salah alamat lah kan? Tiba-tiba tak, maksud aku macam bukan maksud aku rezeki tak pernah salah alamat. Macam mana nak cakap nak tunjuk betapa mudahnya Royal Q ini sebenarnya. Tak pandai trading macam aku sampai sekarang. Bertanya aku tak ada trading pun. Terus terang cakap, kaduk tak pandai trading. So hari ini kita akan berkongsikan kepada anda bagaimana orang tak pandai trading macam saya boleh dapat certain amount of income. Nanti kita akan share benda tu, kita akan share. Dan bagaimana orang macam anda juga berpeluang menggunakan Royal Q untuk generate income. Benda ini possible, tinggal mana. So, bila kita bercakap pasal peluang kan, tinggal korang nak ambil atau tidak. Which is tak salah pun kalau tak ambil peluang. Siapa kata salah tak ambil peluang? Ambil peluang pun tak salah, tak ambil peluang pun tak salah. Dunia ini apa orang cakap adil kan. So sebelum tu tolong minta share dulu. Kita akan start pukul 11 dan dulu aku buat kelas macam ni, aku bayar orang RM10 kot. Tak ada lah. Tapi kelas ni percuma. Kelas kali ni percuma. Nur Hayati dia komen dekat sini kejap Dan share kata Jeff, Assalamualaikum, mun sik pandai duk gini, sik pernah dan kurang familiar pakai sistem. Tak apa. Kelas hari ni lebih kepada preview. Nanti kita buat kelas harian tak pandai, tapi korang bila tak pandai, aku ajak masuk dalam live supaya kita boleh bercakap. Boleh ini pakai bila bertaip ni, bila orang tak faham bertaip, susah nak terangkan. Dia kena macam kelas PDPR lah rasanya. Kalau nak kita boleh buat PDPR secara live. Tak kisah. Benda tu possible. Saya tak pandai, saya ada kawan-kawan yang pandai benda ni. Kita boleh aturkan supaya korang boleh belajar. Sebab untuk pengetahuan korang, nanti kita akan ceritakan sebenarnya banyak inisiatif yang diambil oleh leader-leader Royal Q bagi memudahkan pengguna Royal Q, tak kisah daripada siapa dia daftar. Even siapa yang tengok video saya ni pun saya tak kisah daripada mana korang daftar, tak kisah. Saya akan ajar A sampai Z. Tapi hari ini lebih kepada preview supaya korang yang dah buat Royal Q tak tahu nak sembang dekat kawan-kawan macam mana, boleh tengok video ini. Kalau nak slide saya ni pun saya boleh bagilah slide ni nanti. Alright, kita akan buat slide lepas ni. So sebelum tu kita share, like, komen dan juga share. Aku sekarang tengah nak buat apa? Aku tengah nak share sebanyak mungkin share sebanyak mungkin live ini. Kejap kita share dulu. Share sekarang, live tu sekarang. Pukul 11 kita akan start. Tinggal lagi 4 minit untuk kita start. So minta tolong semua share. Share. Rugi tak share. Benda macam ni, kalau korang tak share, tak dapat pahala. Cuma kalau share ilmu, kalau dikongsikan, mendatangkan pahala insya-Allah. Satu perkara saya suka pasal Royal Q kan, kalau korang nak tahu, kita tak takut nak tampil live macam ni. Tak takut. Sebab apa kita takut? Sebab racun itu benar. Dulu aku buat Royal Q, mula-mula aku buat Royal Q dulu, niat dia satu je, nak cari salah Royal Q supaya aku boleh menasihati orang ramai agar tidak buat Royal Q. Itu tujuan asal aku buat Royal Q dulu. Rupa-rupanya aku kena racun. Sebab apa? Sebab benarlah apa yang leader aku cakap ataupun upline aku cakap kat aku pasal Royal Q. Dan bila aku cuba buat apa yang aku buat,
seperti yang diberitahu, alhamdulillah berjaya. So sekarang ni tinggal mana, lepas kita dah pandai satu-satu perkara, kita kena ajar orang, kita kena berkongsi dengan orang. Ilmu kalau tak diamalkan, satu hal. Ilmu kalau tak diajar pun satu hal juga. So kita cuba berkongsi dan mengajar, dan cuba. Bila aku mengajar apa semua ni, bukan aku tak dapat apa-apa. InsyaAllah InsyaAllah akan ada orang nak daftar kita apa semua. So itu ada stream of income yang lain. Nanti kita akan bercerita dalam review ini. Racun itu benar guys. So sebelum tu, kalau korang nak jadi macam Kadok, orang cakap macam mana aku nak jadi macam Kadok, pandai bercakap ke apa semua, trust me, it all take practice, and insyaAllah korang pun boleh. Okay. So minta Joel tolong share live ini dekat FB page Kadok. Jangan cross post just share je live ini dekat apa nama tempat tu tadi, FB yang beracun Kadok. Aku buat sendiri tak apa. Kita share dulu. Kalau korang ada extra bintang, target aku sebenarnya dalam proses target bintang sekarang ni. Kalau aku boleh share sekejap sikit lagi nak hit target guys, sebelum aku mula ada lagi kurang 2 minit. Kejap. Ada satu goal aku tengah nak achieve sekarang ni. Kejap, mana mouse aku ni? Okay, mouse. Okay, aku share dulu something. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fadil Muhammad Isa. Saya berasal daripada Sibu, Sarawak. Berusia 38 tahun insyaAllah. Tahun ni genap usia saya 38 tahun bulan Ogos nanti. So sebenarnya hari jadi saya bulan Ogos ni, apa kata kalau korang panggil aku bintang. Kenapa aku nak bintang korang ni? Sebab aku dalam misi nak kejar salah satu goal daripada Facebook. Ada target. Bukan kita main game tu tak ada target apa semua kan. Kita ada target guys. Cuma kita ni tak seksi certain wanita-wanita di luar sana tiba. Okay, kalau kita tengok page Kadok. Okay, Kadok gedeng-gedeng. Okay, nampak ni ada, aku tak share screen lagi. Kejap aku nak kena share screen. StreamYard, stop screen, share screen. Okay, aku share screen dulu. Okay, kalau korang akan tengok ni become a partner ni, nampak perkataan ni, become a partner, gedeng. Okay, become a partner ni, most of the goal aku dah achieve tau. Engage dengan korang, engage dengan followers dah. Lepas tu stars aku di 71%. Aku dah collect lebih kurang 71%. Kalau aku dapat 100% target bintang ni, receive at least 300 star target dia. Receive at least 300 star, aku boleh apply, ada button apply, nampak ni ada button apply kat sini untuk jadi partner. Wah, aku partner dengan Mark Zuckerberg, siapa nak bagi? Alright. Korang apa nama? Orang cakap angan-angan jadi impian, impian jadi cita-cita. Sepakatan jangan bermimpi, doa kepada Yang Esa. Mungkin permulaan baru di ketika berbeza. Kan? Dulu ingat apa nama, boleh jadi kaya buat bisnes merchandise dengan remix kan. Sekali kena kencing guys. Apa dah. Alright, tapi tak apa. Aku rasa dah pukul 11. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan preview Royal Q. Tak payah nak sembang-sembang apa nama cakap ni. Kita sembang santai je guys. Alright, kita tengok slide saya yang pertama ni. Okay, hopefully korang boleh nampak dengan jelas slide ni. Kalau tak nampak, bagi tahu saya, bagi tahu dalam komen. Kalau tak nampak, tolong share, like, komen dan juga share. Siapa yang pergi cross post ni, mesti Joel pergi cross post. Aku tak nak suruh dia cross post, sebab aku tak nak. Aku nak macam mana Joel? Kalau aku cross post, orang dekat FB page Kadok yang beracun tu tak boleh nak bagi bintang. Aku nak kau share link supaya mereka masuk pakai satu video je. Tapi kau dah tekan cross post, aku tak tahu boleh tutup ke tidak cross post tu. Tapi siapalah, apa yang dah berlaku, biarkanlah. Okay, merapu pula aku. Jom kita lihat apa. Sebelum korang nak tahu pasal Royal Q, first thing first, benda yang korang nak kena tahu adalah cryptocurrency. Sebab Royal Q adalah berhubung rapat dengan cryptocurrency. So apa itu cryptocurrency? Korang tanya, apa ya crypto ya? Crypto ya apa? Crypto kalau dulu dalam Superman tu dia adalah apa nama? Krypton. Oh, tak sama. Tak apa, kita bercakap pasal kripto. Kripto, mata wang digital yang berfungsi sebagai medium pertukaran dengan menggunakan teknologi kriptograf.
mata wang digital. Bila dia kata mata wang digital, bukan maksudnya ianya adalah mata wang. Tidak. Malaysia tidak mengiktiraf cryptocurrency sebagai mata wang. Tetapi di Malaysia ianya diiktiraf sebagai digital asset. Digital asset. So bila kita bercakap pasal aset, maksudnya macam rumah, kereta, emas, perak, gangsa. Cuma itu bukan digital. Digital cryptocurrency. Digital. Sebab bila kau ada apa yang kau ada, kau hanya ada benda tu dalam bentuk digital lah. Kau tak boleh pegang pun Bitcoin tu. Tak ada istilah Bitcoin tu dalam bentuk fizikal. Tak ada istilah Ethereum tu dalam bentuk fizikal. Semuanya dalam bentuk digital yang kau simpan di dalam wallet kau, e-wallet kau. Macam mana korang simpan duit dalam e-wallet korang, korang tak pegang duit tu tapi korang ada. So cuma bezanya duit tu diiktiraf lah. Yang ini tak. Yang ini adalah nak kata coin, nanti korang ingat tu duit. Dia nama coin, tapi coin dalam cryptocurrency lah. Ataupun panggil pay ke apa dah, aku tak tahu sebab aku bukan pandai sangat. But tenang cerita macam ni, ianya bukan mata wang, tapi ianya adalah digital asset. Itulah dia cryptocurrency. Mula muncul sejak Bitcoin. Dia bukan mula muncul sejak Bitcoin. Ianya sejak kemunculan Bitcoin pada 2009. Ianya adalah semenjak kemunculan Bitcoin pada 2009. So kalaulah siapa-siapa yang kencing dengan korang kata, aku dah lama tahu pasal cryptocurrency ni, dulu aku buat Bitcoin tu tahun 2007, 1999. Itu kau boleh bagi dia pelempang. Sebab nampak gila ya, pula Bitcoin dia start 2009. So kalau kita tengok sekarang 2022, berapa tahun dah berlalu, things berkaitan dengan cryptocurrency ni. Alright. Soalan dia orang selalu tanya, ada tak scam berkaitan dengan cryptocurrency ni? Ada. Dulu, kini, selamanya pasti akan ada. Sama juga kalau orang bercakap pasal scam berkaitan dengan ringgit Malaysia, scam pasal emas, scam pasal apa-apa scam pun ada. Okay? So kita nak bercakap pasal Roy Q ni, bagaimana Roy Q ni bukan adalah scam. Oleh itu korang boleh lihat video ini sampai habis, dan sekiranya ada persoalan korang boleh tanya dekat komen. Dan benda ini mengetahui sesuatu perkara itu scam atau tidak, bila kita tak tahu, kita kena ambil tahu. Aku kena ambil tahu. Bila aku tahu, aku kena kongsikan. Korang pun kena ambil tahu. Mana yang korang rasa tak bersetuju dengan apa yang Kak Duk sampaikan, korang komen. Kita boleh berdiskusi. Berdiskusi. Alright. Cryptocurrency adalah, cryptograph. Kau tanya aku cryptograph apa, aku tak tahu. Cryptograph adalah teknologi yang menggunakan konsep pengiraan matematik algoritma yang berfungsi untuk lindungi dan sahkan transaksi, termasuk kawal pembentukan unit baru sesuatu mata wang. Ini memang betul aku dapat direct translation lah. Kalau kita nak faham dalam bahasa Melayu, dia simple je. Ianya adalah suatu aset itu yang ada ledger. Siapa yang belajar prinsip perakaunan, dia tahu benda tu. Dia ada ledger. Kat mana duit tu pergi, kepada siapa duit tu pergi, benda tu clear. Tak ada istilah pengubalan wang kat situ. Sebab apa? Kau tahu duit tu kepada siapa dan dari siapa. Kau tak tahulah orang tu daripada mana, tapi akaun tu kau tahu. Dia cryptograph, blockchain, something like that lah. Dan satu perkara pasal kripto, sebab dia bukan mata wang, jadi dia tidak berpusat. Dia tidak berpusat. Tiada mana-mana negara yang claim cryptocurrency tu dia punya ke apa semua, tak ada. It's something that, apa orang cakap, tiada centralized lah. Ada pro and con pasal benda ni, itu kita boleh discuss, berdiskusi kemudian. Pro and con pasal decentralized atau centralized. Korang kena bayangkan centralized macam ni. Centralized bermaksud kau ada pusat, ada HQ. Contoh macam bank ada HQ dia kat mana. So Royal Q tak ada HQ. Royal Q tak ada HQ pula. Royal Q ada HQ. Maksud aku, cryptocurrency ni tak ada HQ. Maksudnya tiada mana-mana negara. Ini adalah komuniti penduduk bumi. Komuniti penduduk bumi. HQ dia dekat bumi oleh komuniti dia, which is macam orang macam akulah yang dah involve, siapa-siapa yang dah involve. Dekat mana HQ dia, kau cakap? Dekat bumi. Tapi kalau yang centralized, yang biasa kita dengar, kalau bank-bank, kat mana dia punya HQ apa semua? Ada isu pasal HQ ni. Ada isu pasal HQ. Ada isu kalau pasal centralized ni. Maksudnya kalau pasal centralized, kita tahu siapa pemilik dia, siapa kroni-kroni dia, apa semua. So benda-benda macam itu mempengaruhi sesuatu bisnes tau sebenarnya. Ada baik dan baik, ada baik dan baik pula, ada baik dan buruk. Tetapi bila kita bercakap pasal decentralized, kita tak tahu siapa orang dia, bagaimana kita nak rompak dia, kita tak tahu bagaimana kita nak ambil tindakan ataupun nak kerajaan nak attack dia ke ataupun nak mengharam, tak dapat. Sebab apa? Decentralized. It's community punya project. Blockchain ni
Alright. So itu sedikit itu yang paling apa orang cakap, paling layman terms yang boleh saya ceritakan sedikit pasal cryptocurrency yang mungkin ramai masih tak jelas. Digital asset bukan mata wang yang tidak ada pusat. Senang je. Digital asset mata wang digital asset bukan mata wang yang tak berpusat. Tetapi korang boleh tahu, boleh berfungsi untuk melindungi dan mengesahkan sesuatu transaksi. Dia itu je benda dia. Dia bukannya macam engkau ada emas kau boleh bagi orang. Kau tengok aku ada emas, aku bagi orang, tapi tak ada transaksi. Boleh tak berlaku benda tu? Boleh. Aku ada duit yang banyak, beratus-ratus ribu, nak election kan, aku bagi dekat si A dalam bentuk sampul. Tak ada transaksi. Tetapi cryptocurrency sama-sama ada transaksi itu yang apa orang cakap, kepada siapa. Dia bukan kepada siapa. Tersenarailah transaksi itu. Terbukti ada transaksi tersebut. Itulah dia blockchain. Setakat ni jelas tak? Penonton-penonton tak ramai pun 26 orang. Setakat ni jelas tak? Kita bercakap pasal cryptocurrency. Simple aja. Cakap lebih-lebih kan dengan aku tak faham nanti. Pisang. Alright. So, seterusnya kita lihat slide ini. Salah. Okay. So, sama-sama kalau kita bercakap benda ni tak menjanakan pendapatan ke apa semua, then duit kripto yang kelak boleh di cash out ke bank kita nak tahu. Ni ada soalan sebelum tu. Sebelum kita meneruskan soalan dia. Alright. Okay. Duit daripada Nur Hayati bertanya soalan. Duit daripada kripto. Okay. Macam ni. Bila kita beli emas, kita jual emas. Bila kita jual emas, kita dapat apa? Kita dapat tanah ke? Kita dapat keropok ke? Kita dapat duit. Kita dapat duit. So benda yang sama. Bila kita jual kripto kita, dan kita akan dapat duit. Duit itu tak semestinya masuk ke dalam bank. Siapa kata semestinya masuk dalam bank? Tak semestinya. Dalam dunia teknologi yang sungguh maju dan pesat ini, kan? Kat mana lagi kita simpan duit selain daripada bank? Cuba bagi tahu saya, penonton-penonton. Kita simpan duit dekat dalam wallet Shopee Pay, kita simpan duit dalam Big Pay, kita simpan duit dalam PayPal, kita simpan duit dalam Alipay, kita simpan duit dalam WeChat, kita simpan duit dalam GrabPay. Duit ni tak semestinya masuk dalam bank. Orang risau, habis duit aku nanti masuk dalam bank. Tak semestinya. Tapi boleh tak masuk dalam bank? Boleh. Cara dia mudah aja. Konsep dia simple je. Awak bagi dolar tu dekat, awak bagi let's say lah, dia transfer USDT. Ya, okay, dia transfer Bitcoin tu dekat saya. Dia kena transfer dekat saya. Saya kena bagilah duit dekat dia. Macam mana saya nak bagi kat duit dekat dia? Bang, minta nombor akaun bang. Macam tu je. So transfer kripto ke kripto sebenarnya tak melibatkan bank. Transfer duit ke duit yang melibatkan bank. Konsep tu kena faham. Abang bagi saya kereta, abang nak cash ke ataupun saya transfer duit? Transferlah duit dekat bank. Konsep tu kena faham dulu. Yang orang tak faham, ingatnya, mungkin dia ingat Bitcoin tu akan lalu bank dia kot. Tak. Bitcoin ke Ethereum tu tak lalu bank. Bank kat Malaysia tak iktiraf benda tu sebagai mata wang. Belum sampai level tu lagi. Kita doakan in the future benda tu jadi macam tu. Alright? Tapi ini adalah sesuatu yang common sense yang korang kena faham sebab ramai orang tak faham. So aku kena fahamkan sebagai seorang manusia marhain. Layman terms orang cakap. Alright. Harap dapat menjawab soalan daripada Nur Hayati tadi. Okay, Crypto Secret Club semua kita ada club dekat Kajang kalau siapa nak join club apa tu pemain kripto Royal Q. Korang boleh datang office kita anytime. Bukan office aku lah, office kita sebab yang buat tu otai-otai Royal Q. Mereka menggunakan inisiatif mereka sendiri come out with the office. So ini bukannya macam sembang kedai kopi lagi. Korang boleh datang office mereka, korang boleh bertanya, tak kisah korang daripada downline mana. Mereka ajar A sampai Z, ikut korang sanggup tak sanggup, nak belajar atau tidak je lagi. Alright, okay, kita tengok ini antara jutawan kripto lah, Broad Pierce ke, Elon Musk ke, semua orang tahulah. Aku tak payah sembang lah. Patutnya letak muka aku. Siapa yang buat slide ni? Patutnya letak muka aku. Bukan jutawan, tapi boleh tulis dekat situ. Jutawan akan datang insya-Allah. Ni siapa nama Crypto Overlord CZ ni. Dia kata kat situ 0 to billion A in 6 months. Aku dah setahun pun tak sampai juta-juta, haram jadu. Tapi mungkin ikut modal lah. Alright. Kita terus kepada slide seterusnya. Alright. So, macam mana orang menjana pendapatan pakai kripto ni? Macam mana proses orang nak
create income pasal kripto ni apa semua So kau pernah tak dengar macam apa nama orang selalu cakap kripto haram kan. Yang haram tu yang mencuri. Dia curi macam mana? Orang yang melombong kripto ni. Tak semualah, tapi kebanyakan orang yang melombong kripto kan, mereka ni tamak. Bila tamak sebab bila tamak kau kena ada banyak mesin. Nak melombong kau kena ada banyak mesin. Nak pakai banyak mesin maksudnya nak kena pakai elektrik yang banyak. Bila kau nak pakai elektrik yang banyak, takkan kau nak bayar TNB banyak-banyak duit macam tu kan. So kau curi line. So lepas tu polis pun datang pergi rush tempat tu. Lepas tu wartawan pun cakap apa nama kegiatan haram melombong kripto. Kita pun fikir kripto tu haram. Haram jadu betul. So mencuri elektrik tu yang haram Melombong kripto tu tak haram. Ada je kawan-kawan saya yang melombong kripto sanggup dia bayar bil, tapi dia skala kecil dia bayar elektrik tu apa semua. Bagaimana proses nak melombong kripto? Aku nak cakap aku tak buat, so aku tak nak cakap. Tapi ada kawan aku yang buat dia adalah kau kena beli mesin dia kan, rig kan. Kau tengok graphic card sekarang harga mahal-mahal ni semua gara-gara kripto lah sebab dia gunakan graphic card tu GPU untuk mining apa semua kan. Alright. Melombong kripto salah satunya bila mereka menyelesaikan tugasan-tugasan berkaitan dengan blockchain ni tadi, ialah siapa nak buat kerja blockchain ni kan? Kata ada ledger, kata ada transaksi. Siapa yang buat benda tu? Inilah dia. Geng-geng yang melombong ni yang tolong membuat benda tu. Sebab tu dia tak ada center. Sebab tu dia macam nak cakap tak ada center. Decentralized happen bila geng-geng yang mendapat upah daripada melakukan transaksi kan setiap transaksi kalau kita pergi bank ke apa semua ada service charge. Ada service charge tapi benda tu dapat dekat bank. Yang ni tak. Charge tu, servis tu dapat dekat kaki-kaki pelombong ni. So mereka menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam dunia blockchain ni, so mereka dapat upah. Okey, itu satu. Yang kedua, ialah kau dapat upah dalam bentuk coin. Buat apa kalau tak ada nilai kan? So obviously coin tu ada nilai. Bila coin tu ada nilai, then mereka simpan kripto. Simpan kripto hari ni, setahun kemudian baru jual ke, sebulan kemudian ke, macam tadi dia kata 6 bulan ke kan. Itu dia simpan, lepas tu dia jual. Yang ketiga tu memperdagangkan kripto. Maksud yang tadi tu kira macam proses yang macam orang cakap investment lah. Simpan tu investment. Yang ni trading. Nombor 3 ni trading, maksudnya kan kita bercakap tadi pasal nilai. Nilai serendah $0.00 dulu, sekarang dah jadi macam 40,000 harga Bitcoin. Dulu harga ringgit-ringgit sekarang dah harga ratusan ribu harga Bitcoin. Nanti kita akan lihat harga Bitcoin tu apa semua. So obviously kenapa harga tu naik makin lama makin naik? Because kalau macam Bitcoin especially coin ni ada banyak, ada 18,000 coin. Tapi kita cakap pasal mother of coin, nama dia Bitcoin. Bitcoin ni dia limited supply saja. Dia limited supply. Sebab tu harga dia mahal. Alright. Setakat ni ada soalan tak sebelum saya meneruskan slide saya? Nur Hayati ke siapa ke? 31 orang. Ada soalan tak sebelum saya teruskan slide saya? Kalau korang nak join live ni pun boleh. Saya boleh bagi link. Kejap aku nak bagi link kalau siapa-siapa nak join live ni secara live bersama saya. Maksudnya lebih senang bercakap. Kalau nak tanya soalan, saya share link dia kejap. Okay, invite, copy to clipboard. Okay, aku nak share link. Join live Q&A. Q&A. Klik sini. Control V. Alright. Tolong pin kan? Alright. So kalau ada nak join live punya Q&A pun boleh guys. Nak join live Q&A pun boleh. Alright. So sekarang kita pergi ke slide yang seterusnya. Kau nampak mesin-mesin belakang ni? Ini mesin-mesin melombong ni. Wah, berbanyak grafik card tu. Alright. So bila kita bercakap pasal trade kripto, kita kena bercakap pasal modal. Okay? Kita kena bercakap pasal modal. Isu dia, orang cakap, betul ke kripto ni boleh buat duit? Betul. Tapi berapa ramai orang yang buat duit dengan kripto? Berapa ramai trader yang buat duit dengan kripto? Dan berapa ramai sebenarnya yang ambil peluang untuk trade dengan kripto? Ramai orang takut nak bermain dengan api, orang cakap. Takut nak bermain dengan bos, macam mana kita nak top up duit? Macam mana nak top up duit? Kau kena pergi dekat exchanger kau. Kalau kau pakai Binance ke, kau pakai UB ke, top up. Ada button top up kat situ. Macam tu lah cara top up duit. Itu nanti kita sembang tepi. Right?
Tapi kita bercakap pasal dunia trading dulu. So kita bercakap pasal trading. Trading boleh buat duit, tapi berapa ramai kita trade kripto? Majoriti tak ramai lah, memang tak ramai lah trade kripto. Gila kau nak trade kripto, mana kau pandai benda ni? Sebab dulu-dulu bila kita bercakap pasal trading, kita kena keluar modal, kita kena belajar benda tu, kita kena belajar ribu-riban untuk faham graf ke, faham analisis whatever things apa semua kan. Alhamdulillah lah sepanjang saya buat Royal Q ni, sikit pun saya tak keluar duit untuk belajar. Sebab apa? Tak ada apa nak belajar sangat pun pasal benda ni. Sebab nanti kita cerita sebab dia. Okay? Keluar modal yang kita masukkan, keluar modal ni bukan sekadar keluar modal nak belajar. Kau nak beli monitor ni lagi, kau nak beli komputer lagi, kau nak beli pen dan kertas. Weh, banyak benda nak beli tu. Belum lagi kerusi ni lagi. Kerusi ni pun mahal juga ni. Bayangkanlah kalau semua duit yang kau beli untuk equipment ni, kau beli duit yang kau gunakan untuk beli equipment ni, kau jadikan sebagai modal untuk trading, lagi bagus daripada kau. Bukanlah maksudnya belajar tu tak bagus. Bukan belajar. Belajar tu bagus. Belajar tu bagus. Tapi berapa ramai yang belajar tapi terciduk? Berapa ramai yang belajar tapi terciduk? Yang kaya tetap orang yang mengajar, tapi yang belajar tu terciduk. Itu soalan yang kita nak kena tanya tu. Berapakah garantinya aku belajar ni aku akan pandai? Bukan pandai. Ada orang dah belajar dah pandai pun terciduk juga. Perasan tak benda tu? Dah belajar dah pandai pun terciduk juga. So kita akan bercerita kenapa Royal Q ni one of the best instrument ataupun apps yang boleh membantu orang yang bodoh macam Kadok. Dah lah malas belajar. Tapi kita fikir, sebab sekarang ni zaman nak cari duit ni payah. So kalau kita boleh tahu, jika kita ada certain amount of money, kat mana kita betul-betul nak prioritisekan duit ni. Alright? So kalau nak belajar, seperti yang saya katakan, korang boleh datang ke HQ Royal Q dekat MNS1 dekat Kajang. Nanti kita boleh bagi link. Korang boleh pergi sana, datang belajar kat sana. Siapa-siapa ada kat sana akan ajar korang secara percuma. Dan korang akan perasan dekat Royal Q, office kita ke ataupun dekat kami orang yang buat Royal Q ni, kita tak ada ni nak catat-catat ni apa semua, tak ada. Graf-graf, monitor graf ni tak ada. Memang tak ada. Kita jadikan monitor macam saya, kalau lah korang boleh nampak apa yang aku nampak. Monitor TV ni untuk main game. Nampak? Untuk main game, untuk buat slide. Nampak? 55 inci. Okay? Itu yang belajar. Nak belajar pun berkeluar duit apa semua kan. Therefore, tak ramai lah orang trade kripto ni sebenarnya. Tak ramai. Tapi, tak ramai pun kalau korang buka dekat coin market cap, jumlah orang yang trade, bukan jumlah orang, jumlah amount yang di trade oleh orang yang tak ramai ni, gila babeng. Gila guys. Memang gila. Billion. Kau punya. Sekejap, aku adjust sikit. Alright. Billion. User, trillion yang trade dekat dunia kripto ni apa semua. Tapi kita nak bercakap pasal traders ni dulu apa semua kan. Kalau korang perasan kelebihan Royal Q ni apa semua, korang tak perasan lah sebab korang tak buat. Tapi siapa yang buat, mereka hanya buka apps dia, hanya nak tengok hari ni ada untung atau tidak ada untung. Itu je. Tak kisahlah sebulan-bulan dia buat benda sama tak ada untung. Okay. Dia tak belajar pun tak ada untung. Sebab konsep belajar kita orang ni lain. Konsep belajar kita orang ni adalah adjust setting je. Adjust setting. Graf ni apa semua ni, dia ada bagus juga belajar graf ni, tapi jaranglah saya tengok orang belajar graf. Dia macam cakap lebih untung dari saya, tak adalah. Susah cakap, ada juga yang untung, cuma dia tak tunjuk kat aku kot. Wallahualam, aku tak tahu. Alright, tak apa, kita teruskan. But what I'm trying to say is this. Dengan Royal Q, modal korang yang sepatutnya korang spend untuk belajar, tak payah. Bersama kalau dengan Royal Q, modal korang tu lebih baik korang jadikan sebagai modal untuk trading. Itu lagi bagus. Kan? Itu lagi bagus. Bukannya murah belajar. Paling-paling pun $1,500. Berapa $1,500 ni? 6, 7, 8 ribu ringgit bayar kat orang. Itu tak termasuk duit modal untuk kau trading lagi nanti tu. So, sesuatu untuk korang pertimbangkan. Sesuatu untuk korang pertimbangkan. Alright, kita pergi ke slide seterusnya. So, saya akan nak perkenalkan lah apps yang saya sembang bikin bembang ni. Nama dia Royal Q. Kenapa? Sebab sebelum tu kita nak tahu, orang tanya syarikat berdaftar kat mana, ni alamat dia.
Alamat perniagaan 850 Santa Monica Boulevard, #79525 West Hollywood, California. Ini alamat perniagaan lah. Okey, ni nama-nama dia, Kuang Kuyang apa semua ke apa semua. Okey. Dekat California Secretary of State, electronic filing. Dia electronic filing je, okey. Dekat California. Bukan dekat Malaysia. So korang nak kena pertimbangkanlah sendiri. Lepas dengar sembang kadut ni, aku nak buat ROIQ dengan kadut atau tidak? Bahaya lah buat dengan kadut ni sebab bukan berdaftar kat Malaysia apa semua kan. Itu adalah pilihan masing-masing. Dan kena tahu satu perkara dalam hidup ini, trading cryptocurrency adalah high risk. Juga. Dia cakap high risk. Dia cakap high risk. Tapi bila kita buat, taklah high risk sangat pun. High risk kalau tempat kita duit tu kita letak, duit kita tu dekat mana kita tak tahu. Itu mungkin high risk kot. Nanti kita akan cerita. Apakah itu Royal Q? Baik. Kalau aku boleh besarkan lagi slide ni supaya korang boleh nampak dengan jelas. Okey. Royal Q adalah aplikasi super pintar AI yang melaksanakan operasi automatik dan diawasi dalam masa sebenar. Allah, dia buat direct translation je. In English, meaning is a automatic trading, real time. Melalui algoritma data besar, menyesuaikan diri menggunakan keadaan pasaran. Pada masa sebenar, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Okay? It's a apps yang trade mengikut harga pasaran sebenar. Bukan harga pasaran semalam, bukan harga pasaran akan datang, 24 jam 7 hari seminggu. Ini adalah salah satu apps. Ada banyak je apps kat dunia sana, kat luar sana. Saya boleh tunjuk kat korang anda email. Semenjak aku buat ROIQ ni, berapa ramai syarikat-syarikat yang develop apps email aku untuk aku tolong promotekan apps mereka. Semua aku tolak. Aku hanya fokus dekat ROIQ. Aku tak nak jadi macam pasar malam. Sebab apa? Aku dah memang, bukan nak kata bagus sangat kat ROIQ, tapi macam nanti kita akan tengok kelebihan dia compare dengan company-company lain yang email aku tunjuk korang email kejap geding-geding, mana itu email. Kalau kita buka Gmail Kaduk ni, ramai yang email Kaduk. We look at your apa nama, kita tengok kau punya ini apa ni? Ini apa ni, Lenovo PDF. Lenovo pun nak buat bisnes Kaduk. Pun aku malah layan. Sekarang malah layan lah. Apa lagi? Kejap lah, ada lah. Yang belum masuk lagi dalam spam pun semua tu. Digital marketing trainer. Banyak Mana nak cari? Nanti kita cari. Ramai orang contact Kaduk. Kau ada FB page, kau ada YouTube, ada Facebook, promote lah ni. Nanti kita share dengan korang apa semua profit-profit. Beza dia, ROIQ ni dia tak pernah buat benda tu. Dia tak pernah email orang, dia tak pernah apa, dia just letak apps dia dekat phone. Lepas tu orang explore sendiri, lepas tu kau pergi share. Okay? Itu beza dia. Sebab apa? Dia tak nak orang tahu siapa mereka, dari mana ke apa semua. Something unik pasal benda tu lah. Therefore, tak ada orang boleh exploit benda tu. Tapi tak apa, kita teruskan. Apakah ROIQ? Sedikit sebanyak, bila saya bercakap pasal apakah itu ROIQ, korang faham atau tidak? Layman terms dia simple je. Ianya adalah apps yang tolong kita trade 24 jam sehari mengikut harga pasaran, menggunakan modal kita lah. Tak ada modal, macam mana kau nak trade? Alright. Setakat itu, harap jelas. Jelas Nini Nana. Kita terus ke slide seterusnya. Kelebihan ROIQ. Okay. Kelebihan ROIQ, sistem kuantitatif ROIQ menggunakan gabungan berbilang strategi dan berbilang teknologi dengan mekanisme kuantitatif pintar. Wow. Cerita kat orang memang tak faham maksud dia. Tapi orang dah buat ROIQ dia faham. Dia maksudnya ada beberapa strategi. Sama ada kau nak pakai warehouse ataupun sub-B mode ataupun sub-B mode real time. Ni 3 strategi. Okay. Lepas tu teknologi dia wallet lah, blockchain apa semua kan. So dalam ROIQ pun ada wallet dia sendiri apa semua. Okay. Ada soalan. Macam mana dengan register cost, modal dan register cost? Sabar Hayati, belum sampai slide tu. Sabar Nur Hayati, sabar. Ada orang tak sabar. Hidup ni kita kena sabar. Especially traders. Trader kena sabar. Pengguna especially, kenapa kita pakai ROIQ? Sebab kita ni tak penyabar. Sebab tu kita kena pakai ROIQ. Sebab ROIQ ni dia tak ada
tak ada feeling. Dia memang nanti kita cerita lah. Pengguna hanya perlu menyambungkan sama ada API Binance atau API Huobi atau yang terbaru mereka dah boleh buat juga KuCoin. Pilih koin kripto pilihan dan satu klik untuk bermula. Itu je kelebihan dia. Kau tak payah nak pergi analisis carta, kau tak payah nak pergi tanya signal kawan-kawan nak beli koin apa bla bla bla, tak payah. Dalam dunia Royal Q ni, dalam dunia kripto yang seperti saya katakan tadi ada 18,000, 19,000 koin. Bukannya Royal Q ambil semua koin, dia dah select, dia dah select top coin yang profitable. Kenapa profitable? Kalau kau tak untung, dia pun tak boleh nak untung. Nanti kita akan cerita bagaimana Royal Q ni untung. Bagaimana Royal Q ni untung. Alright. So, korang hanya perlu bind. Sebab korang mungkin dah ada account Binance, dah ada account Huobi. Orang yang tak ada account dia akan pening. Apa ni bind apa semua. Sebab duit kita bukan dekat Royal Q. Duit kita selama kita trading ni, duit kita semua dekat account bank kita sendiri, exchanger kita sendiri. Kita hanya perlu bind API Binance ataupun API Huobi. Lepas tu kita pilih coin yang kita nak dekat Binance dengan Huobi tu. Lepas tu barulah kita barulah kita trade. Kejap, Noiati. Ni tengok komen daripada Noiati ni. Kejap, dia kata apa? Dok, aku dah habis 1,000 masuk kelas trade. Tapi Sik tahu, ayo. Berapa ramai jadi macam tu Berapa ramai jadi macam tu. Cikgu pula nak kata macam mana kan? Cikgu pun tak trade. Cikgu lebih banyak mengajar daripada trade. Wallahualam. Sebab itulah Royal Q ni bagus. Kita punya kelas free anytime. In fact, kita selalu buat online kelas. Kalau korang masuk dalam WhatsApp group ataupun Telegram group kita ada online kelas daily. Tanpa gagal kita mengajar. Sebab apa tanpa gagal kita mengajar? Bukan sekadar kat Malaysia tau. Even overseas kita ajar. Siapa nak belajar kita ajar. Ini true story tau. Tak tipu. Korang masuk community ni, korang mesti tak sangka. Gila babing mereka ni. Dari mana mereka dapat duit mengajar ataupun facilities ni apa semua kan? Bukannya company mereka ni, company orang. Tapi mereka ada inisiatif itu untuk buat dan benda itu semuanya percuma. Sebab satu je. Bila kau certain pangkat dalam Royal Q, nanti kita akan cerita pangkat V6. Pangkat V6 ni, V6 lah. Obviously yang buat office dekat Malaysia ni, orang yang pangkat paling besar tu lah V6. V6 ni, dia punya salah satu kelebihan. Kita belum sampai situ tapi aku nak sentuh sikit. Kelebihan dia akan dapat commission satu dunia walaupun bukan bawah dia. Sebab itulah dia buka office tu supaya dia boleh ajar semua orang walaupun bukan bawah dia tapi dia ada profit dekat situ. Bagaimana nak cerita pasal profit tu nanti kita akan cerita di hujung-hujung. Sekarang ni kita nak bercakap dulu. Apa itu Royal Q sebagai pengguna? Sebab orang selalu tanya, kalau aku tak nak cari orang boleh tak? Tak payah cari orang. Tak payah. Kau pakai bank, apps Maybank contohnya, kau perlu cari orang tak? Tak perlu cari orang. Tapi kalau kau cari orang dapat RM10 tak? Dia bagi RM10. Tapi kau tak nak cari orang, tak payah cari orang. Kau pakai sebab kau nak simpan duit dekat situ. Alright? Harap dapat menjawab soalan kelebihan Royal Q ni. Alright? Kaduk kalau dia buat kelas macam ni lah kelas dia. Alright, Royal Q tidak menyimpan aset anda. Ini paling penting. Seperti yang saya ceritakan tadi, duit korang bukannya dekat Royal Q. Duit korang semuanya dekat bank, exchanger. We call it exchanger. Macam ni, Binance ataupun dekat Huobi. Anda menyimpan semua portfolio anda, even coin-coin yang korang beli, walaupun dia tertulis dekat Royal Q, sebenarnya ianya hanyalah mirror apa yang korang beli dekat Binance dengan Huobi tu. Dia tunjuk sebab kat sini tempat korang nak tengok, tak payah nak buka lagi, buka dekat sini je lah. Tapi segala-gala data yang anda lihat, pendapatan anda, kerugian anda, bukan rugi floating loss, belum rugi, kalau jual baru rugi. Coin yang anda beli, floating loss dia semua akan ada dekat korang punya dompet di Binance ataupun Huobi. Royal Q hanya ada kebenaran API maksudnya apalah bahasa Melayu API API ini kena tahu ni. Kena faham maksud API. Application Programming Interface. Korang kena tahu API adalah Application Programming Interface. Maksudnya apps Royal Q mendapat permission dengan bind API untuk kebenaran untuk melaksanakan pesanan ataupun orders dan panggilan margin melalui API selamat disepadukan antara pertukaran dan aplikasi Royal Q. Okey.
Kalau aku boleh tunjuk contoh API ni macam ni. Kejap aku nak share screen kejap Sometimes kalau orang cakap ni tak faham. So kita akan tunjuk mana itu let's view. Okey. Aku tunjuk dulu. Okey. Sekejap saya nak connectkan phone saya. Alright. Okay, ini adalah phone saya. Gedeng. Okay, kalau korang nampak tu, phone aku boleh bergerak-gerak tu. Kejap aku nak tunjuk. Oh, best lah teknologi. Inilah nama dia teknologi, guys. Korang boleh gunakan teknologi ni. Okay. Korang nampak ada Huobi, ada Binance. Ada Huobi, ada Binance. Ini tempat kita simpan duit. Okay. RoyalQ, kita bindkan dengan Huobi. So let's say aku buka RoyalQ lah. Contoh ni aku buka RoyalQ. Alamak, ship aku $28,000. Tiba nak menunjuk nak menunjuk takbur. Astaghfirullahalazim. Okey, kalau kita lihat dekat sini. API bind. API bind. Ada 3 tempat kau boleh bind Binance, Huobi dengan Coinbase. Okey, bukan KuCoin, aku salah sebut. So, please confirm that API permission has checked enable spot and margin trading. Maksudnya, walaupun dekat sini dia cakap enable spot dengan margin trading, kita tak bagi pun margin trading tu. Kita bagi dia spot. Okay. So, maksudnya orang kena copy ni, API key lah, secret key ni, kena pindah ke dalam, let's say kalau kita cakap Huobi. Okay. Trading setting ni, kau pergi dekat API management ni. Kau nampak? Ni. Kita hanya bagi dia trade and read je. Trade and read je. Sedangkan boleh je kita pilih withdraw. Tak. Duit kita tak benarkan RoyalQ withdraw. Kita bagi dia read and trade sahaja. Lepas tu kita dapat IP address ni. IP address ni memang Binance atau Huobi yang bagi. So maksudnya dia trusted. Dia bukannya suka-suka nak bagi. Korang kena tahu RoyalQ ni kalau kita tengok dalam Play Store, korang kena tahu Play Store ni ataupun Apple ecosystem ni dia tak akan masukkan benda-benda scam dalam dia punya library lah contohnya. Okey, dalam dia punya library. Kita lihat contohnya RoyalQ. Okey. Nak tunjukkan betapa tak scamnya RoyalQ ni. Kalau kita tengok carta, dia nombor 63. Dalam 63. Kalau kita lihat umur 4 tahun. Adakah umur ni maksudnya pengguna dia umur dia 4 tahun ke ataupun apps ni dah 4 tahun? Itu aku tak tahu. Okey. Developer kita boleh tengok dekat situ, RoyalQ quantitative. Alright. Okey, kita bercakap pasal benda yang korang nampak ni. Data not collected. Data not collected. Kau tahu tak berapa banyak bisnes-bisnes kat Malaysia? Kau perasan tak kau selalu dapat panggilan telefon scam apa semua? Kita tengok contohnya macam ni. Contoh bagi korang nampak sikit. Tak ada orang boleh curi data kau. Ini aku ambil BigPay ni, nampak financial info pun dia ambil, contact info pun dia ambil, identifier pun dia ambil. Orang ambil data kita tau. Lepas tu dijual. Lepas tu kau dapat telefon daripada scammer-scammer tu. Abang tahu tak, abang ada ambil ni saham apa nama ni, abang ambil saham pula. Abang ambil insurans ni. Kita tengok contoh Contoh insurans. Apa nama insurans? Bank. Contoh. Carta nombor 4. Okey. Semua detail ni orang ambil tau. Sebab tu orang kau boleh dapat panggilan daripada telefon orang lain tu, scam semua tu, sebab tu boleh dapat. Aku nak cakap RoyalQ ni, walaupun aku ada ramai orang bawah aku, bukannya aku tahu siapa mereka. Sebab apa? Dia tak share pun dekat aku siapa bawah aku tu. Kalau kita tengok tim aku tim saya guys, tak banyak pun. Ni bukan, ni satu akaun saya. Tak apalah, salah satu akaun saya. Kita dapat lihat dekat sini Macam ni aku tahulah, ni adik aku. Iba aku nampak. Ni Kadok.
Kado Asif, my Quran kado ni aku nampak, ini akaun aku sendiri ni, yang lain-lain ni. Kalau aku tahulah siapa 6 MP ni, kan senang aku nak groom dia jadi naik pangkat sebab dia 13 orang. Nak tunjuk dekat orang yang aku tak tahu siapa bawah aku. Melainkan yang aku memang dia datang jumpa, daftar, aku bagi link. Royal Q takkan kongsi detail ini kepada siapa-siapa. Dia takkan kongsi kepada siapa-siapa. Alright? So, itulah dia soalan berkaitan dengan nanti kita akan bercerita pasal interface ni. Kita stop dulu mirroring, baru muka surat sharing, baru muka surat rundingan kuantitatif, rundingan. Alright? Ship to the moon insya-Allah. Hari ni kita doakan ship to the moon. Bolehlah aku ada duit nak pergi repair Lotus esok. Lotus pula BMW aku. Masuk workshop Alright, so seperti yang kita beritahu tadi, exchanger dia Binance UB. Okay, so kuning ni korang bayangkan API. Okay, dia hanyalah finance app dalam kategori finance. Dalam kalau kau tengok dekat App Store tadi, dia dalam kategori finance. Royal Q bind dengan Binance, bind dengan UB. So macam mana dia buat untung? Dia buat untung macam ni. Setiap kali Royal Q trade untuk kita dan benda itu profitable, Royal Q akan makan duit minyak 20%. Nama dia duit minyak 20%. Okay, fuel fee 20%. Itu je kau kena faham. Umpama dia macam ni lah, besar pula nak kena bayar. Kan nanti ada activation fee pula, lepas tu 20% pula. Kita kena faham. Kau beli kereta harga juta-juta, kau kena isi minyak. Tetap kena isi minyak. Walaupun kereta zaman sekarang kereta elektrik, kau tetap kena charge. Bermaksud apps ni kau kena ada macam setiap kali profitable kau kena bayar 20%. Itu je kau kena faham. Kalau kau rasa 20% tu mahal, memang apps ni tak sesuai untuk kau lah. Kau pergi trade manual. Kau boleh trade pun manual, sama ada dekat Binance atau UB. Kau boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Tak payah bayar Royal Q pun. Tapi kau kena study lah macam mana nak trade. Carta atau apa semua kau kena study. Okay, kau kena bayangkan macam aku cakap tadi, dalam exchange, dalam bank ni tadi adalah wang. Tapi dalam dunia kripto dia tak panggil lah wang, dia panggil digital asset. Kat Malaysia establishnya digital asset. So adalah USDT, adalah Ripple, adalah Bitcoin. Okay, apa fungsi Royal Q ni? Nampak ni, apa fungsi Royal Q ni? Royal Q ni kan tadi dia dapat API daripada Binance dengan UB. So apa dia buat? Hanyalah dia buat robot setting saja dekat trading kita. Sebab kita trade pakai Binance dengan UB. Dia hanya buat robot setting saja bersama, sebab kita dapat API kan, permission interface tadi untuk trade untuk trade on behalf of kita. So itu je sebenarnya. Itu je sebenarnya, tak lebih tak kurang. Apakah robot Royal Q? Apakah robot Royal Q? Apakah Royal Q? Robot ataupun orang cakap financial apps ke apa semua, sebenarnya Royal Q ni adalah tempat kita setting, kita linkkan dengan Binance ataupun UB. Dia follow lah setting tersebut. Setiap kali berlaku proses jual, beli tak kira tau. Bila berlaku proses jual, maksudnya ada untung, then dia akan ambil portion dia. Boleh tak kau tak nak pakai Royal Q? Boleh. Kau buatlah setting kau sendiri, which is tak ada apa pun, buy and sell, tapi kau kena jaga. Kau kena jaga. Harga tengah naik, jual. Kalau kau beli. Kalau kau tak beli, macam mana kau nak jual? Kau kena faham, berniaga ni, trading saham, macam mana kau nak jual saham kalau kau tak beli? So kau kena tunggu harga jatuh, tunggu harga jatuh. Semalam tak jatuh, hari ni tak jatuh, 2 hari tak jatuh, 3 hari tak jatuh, 4 hari tak jatuh. Dah tak jatuh-jatuh ni, tak payahlah tunggu, pergilah tidur. Pup, harga jatuh, tak beli. Esok pula naik. Kena faham kenapa beza trade manual dengan trade pakai robot. Melainkan memang korang dah tadi aku cakap dah belajar pasal carta. Oh, ini dijangka minggu depan ni dia jatuh. So kau sempatlah duduk. Moonnya jatuh, then kau boleh beli. Moonnya si jatuh, siapatlah beli. Itu beza dia. Kalau tak beli, tak dapatlah jual. Kena faham konsep berniaga ni. Kena faham konsep berniaga kripto ni. Kalau tak beli, tak boleh nak jual. Itu pun kalau kau tahu harga tengah naik, kau boleh jual. Kalau kau tertidur, dia jatuh balik, kau tak sempat nak jual. Itu orang susah aku nak cakap kat korang ni. Aku tak payah pergi belajar trading baru aku tahu konsep jual beli. Mostly orang dah belajar trading, dia tak beli pun. Dia tunggu lagi jatuh, tak jatuh pun. Lepas tu dia tahu, bila harga naik aku kena jual.
Sepatutnya dia jual, dia tak jual pun. Habis buat apa kau pergi belajar? Aduh. Pernah tak mengalami perkara itu? Siapa-siapa penonton yang menonton video ini? Pernah tak mengalami perkara itu? Kesian kan? Aduh. Okay, tak apa, kita pergi ke koin seterusnya. Okay. Kelebihan kita pakai Royal Q ni sebab dia boleh tolong kita trade robot ni, apps ni dia tolong kita trade 24 jam. Bukannya office hour, bukannya ikut brokers punya hours, bukannya ikut siapa-siapa punya hours. Dia 24 jam. Okay? Selama 7 hari seminggu. Maksudnya 365 hari lah. Robot dia akan buat kerja dengan kau. Tinggal kau je lagi ada tak modal untuk dia buat kerja. Kalau tak ada modal, tak boleh buat kerja lah. Nak berniaga kena ada modal lah bang. Dah pakai robot RoyQ, lepas tu tak letak duit, memang macam kau buka account bank, nak pakai service bank, tapi kau tak letak duit dekat bank. Baik tak payah buka bank. Tak payah buka bank. Kena faham buat sesuatu kena ada tujuan. Kalau tak ada tujuan jangan buat. Buat sesuatu kena ada tujuan, tak ada tujuan jangan buat. Okey, mengikut gaya-gaya pengguna anda boleh menjelaskan saja masa sebenar, bla 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 bla. Okey, korang kena faham orang yang belajar trading ke apa semua, tak belajar trading, dia kena tahu. Most of the time duit harga ni naik, memuncak ataupun turun mendadak apa semua, mungkin dalam setahun tu 30% je. Selebihnya semua sideway ataupun macam naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. Ini yang kelebihan RoyQ yang kita tak terbuat sebagai manusia ni tadi. Setakat ni faham Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan, aku terus ke slide seterusnya. Okay. So, berapa yuran dia tadi? Nur Hayati tanya. Ni Nur Hayati tanya. Okay. Macam mana dengan modal dan berapa kos dia? Okay. Kos dia dekat sini. Okay. Kos dia $120. Okay. Kos dia $120 dan 20% setiap kali profit. Bukan 20% daripada $120. Kalau lah kau untung tu RM1, dia makan 20%. Tapi yuran tahunan dia, bila kita bercakap pasal tahunan, tolonglah. Kalau korang rasa $120 ini mahal, then jangan trade. Jangan trade. $120 ni bersamaan lebih kurang RM500 ke RM600. Kalau kita pecah kepada 12 bulan bersamaan dengan RM50. RM50. Maksudnya $10 per day, $10 per month. Bersamaan dengan RM50 lah sebagai contoh. 4.23, 4.24. Let's say lah RM50. Dalam sebulan hidup kita, kat mana RM50 kita habis? Kita siap sewa Astro, kita siap sewa apa-apa, kita sewa, pun kita tak pakai 24 jam, 7 hari seminggu, kita tak pakai. Kalau lah RM50 tu pecah kepada 30 hari, baru RM1 lebih sehari lah. Kat mana duit kita akan habis RM50 sebulan? Cuba korang fikir balik. Kalau korang rasa robot ni $120 bersamaan dengan RM500 ni mahal, kalau kita pecah kepada 12 bulan, RM50 sebulan, duit kita ni habis kat mana? Mostly. Aku punya vape, satu botol tu saja dah dekat RM25, 2 botol dah habis lah sebulan. Belum lagi top up phone lagi, belum lagi kita beli phone mahal-mahal lagi apa semua. Most of the time orang fikir 120 ni mahal, tapi dia tak sedar berapa banyak lagi duit yang dibazirkan yang dia tak perasan. Sedangkan robot ni tolong kau buat duit, bukan je tolong kau buat apa benda lain, tak. Even kalau kau download apps lain yang ada kat dunia ni, penghabiskan duit lagi ada. Penghabiskan duit. Kau download app game ke, kau download app percutian ke, kau download apps kapal terbang ke, kau download app bank ke, semua penghabiskan duit, bukan menambah duit. Apps ni kau bayar $120 bersamaan dengan RM50 sebulan, tujuan dia untuk kau tambah duit. Sebenarnya lah, kan? Kau boleh download app ni secara percuma pun, tapi kalau nak download nanti, download pakai link aku lah, kan? So aku dapat commission, aku akan cerita pasal commission lepas ni apa semua. Itulah yuran dia, $120 selama setahun. Kan? Rasa lah. Mahal ke murah? Let's say yuran dia $120 setahun. Aku nak share pendapatan aku. Sekadar share je. Balik modal tak? Kejap Gedeng. Mana tadi? Okay. Aku dah share. Kau tengok balik. Okay. Ini real time. Okay, ini akaun saya.
Okay. Ini akaun saya, berapa banyak merah tu? Nampak tak? Banyak floating loss tu. Kalau aku adalah manusia, aku dah jual tadi, berapa banyak aku rugi. Nasib baik aku bukan manusia, aku pakai robot. Alright. For the past, aku dah dekat setahun dah buat benda ni. Aku dah dapat $33,342. Modal aku tadi, bayar apps ni, 120. Modal trading lain lah, jangan kira lah. Jangan kira modal trading. Modal trading kita ni berbeza-beza mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut kapital masing-masing, mengikut selera masing-masing. Yeah. Kalaulah aku dah dapat $30,000 selama setahun buat Royal Q, yuran setahun aku adalah $120, untung ke untung? Apa kata anda? Untung ke untung? Kan? So, of course, modal aku besar, aku dapat income yang besar. Obviously, kalau modal kecil, income dia kecil. So, korang kena calculate sendiri, untung kecil aku tu boleh tak cover $120? Kalau tak cover, tak payah masuk. Tak payah masuk. Dulu saya kata dekat orang, kenapa kena masukkan modal kecil? At least korang boleh try. Kaduk ni bulak kasih. Tapi kalau kau harapkan modal kecil kau dapat 33,000 macam kaduk, then tak mungkin lah. Jangan cakap saya ni scam. Saya tak scam. Korang je yang tak faham. Aku benarkan korang masuk modal kecil, tak termasuk $120, supaya korang boleh lihat, korang boleh belajar. Bukan belajar graf, belajar macam mana nak pakai apps tu. Nak buy dia macam mana, nak sell dia macam mana, kan? Dia mana boleh kau berniaga, kau nak belajar tapi kau tak try duit. Kau kena try duit kau. Dia bukan macam serta-serta apps tu. Dia bagi kau dia bagi kau apa yang kita namakan sebagai dummy duit dummy untuk kau trade. Lepas tu kau pun mudah terpedaya, lepas tu baru kau nak pump besar. Yang ni tak, kita bagi kau duit kecil. Kalau lah rugi duit kecil tu, macam tu lah rugi. Dia tak ada istilah rugi dan untung, tak ada macam action je. Dia memang benar-benar sebab apa? Dia bind dengan bank betul-betul. Bukannya broker. Kita tak pakai broker, guys. Kita terus direct dengan bank. Kalau dekat Malaysia ni senang cerita, direct dengan bursa. Dia tak ada istilah orang tengah dalam ni, tak ada. Alright? Cara nak daftar Royal Q mudah saja. Pertama, cari cara jumpa kaduk. Saya tolong daftarkan lah. Adalah upah untuk saya bila daftar. Bukan korang yang bayar. Royal Q bayar. Aku daftarkan. Kedua, aku akan settingkan untuk korang. Yang ketiga, suka hati korang. Nak cari orang tak nak cari orang. Tak ada. Langkah dia, pertama, dapatkan link daripada siapa-siapa. Korang daftar, percuma je benda tu. Download apps pun percuma. Yang ketiga, korang activatekan. Nak activatekan dia $120. Lepas tu letaklah duit minyak sikit dalam $20. Lepas tu tinggal kau nak tambah modal dekat dalam Huobi ataupun Binance. Itu je lagi. Alright? 3 cara nak buat untung. Sebenarnya nak buat duit dengan Royal Q ni bukan sekadar trading tau. Bukan sekadar trading. Ada 3 sebenarnya cara nak buat untung. Yang 3 ni kalau kau tanya aku, is an opportunity pun. Bukannya wajib. Tapi satu tu wajib. Trading tu wajib. Kalau korang tak buat trading, macam mana kau nak ke proses terusnya. Alright. 3 cara membuat untung dengan Royal Q. Sambungkan Royal Q dengan Exchanger. Nikmati kelajuan berdagang. Berdagang dengan pantas, nama dia kelajuan berdagang. Yang kedua, jadi sebahagian daripada rangkaian sosial pedagang Royal Q dan dapat pengikut untuk strategi anda. So bila kita bercakap pasal Royal Q, aku share screen, aku share trading sekejap. Share screen lagi sekali. Ini kita nak bercakap yang nombor 2 ni bagi korang faham. Setakat ni ada soalan tak penonton-penonton sementara saya tengah load? Lambat pula dia nak share screen ni. Ku tanya malam. Okey. Aku share lagi. Ini betul-betul punya guys. Tak ada fake-fake punya, ni betul. Dalam Royal Q, kalau kau tengok dekat sini, aku buka lagi satu akaun lah. Kita tengah tunggu harga ni naik 2379, naik 2379, dia jual, aku ada untung sikit. Actually hari ni ada untung dah kot. Mari kita lihat berapa untung. Siapa nak bagi? Sambil aku lepak-lepak cerita dengan korang ni, kan, pukul 11.30. Aku start tadi pukul 11. Aku dapat $5.
Bukan aku yang buat trading. Korang pernah nampak? Ini trading Bukan aku yang buat trading. Robot yang buat trading. Aku hanya set sahaja. $3, $5, $5, $4, $5. Inilah nama dia racun itu benar. Okay? Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Okay? Korang cakap macam mana sekalipun, sikit pun kau tengok tadi, aku tak pergi tengok graf, aku pergi tekan sell, tak ada. Robot yang buat semua ni tadi. Alright? Tak banyak pun, dalam $28,000 je. Apa yang berlaku tadi, aku tekan button buy. Aku kau letak duit banyak-banyak sebab aku tahu harga dia jatuh tadi. Semua ni, Allah, dia jam kejap. Kita buka balik. Bila kita bercakap pasal blockchain, segala-galanya ada record. Segala-galanya ada record. Tengok. Harga jatuh, dia buy. Harga naik, dia jual. Sub-sell, jual. Buy. Ini aku manual buy. Aku yang manual buy. Berapa aku buy tadi? Banyak ni aku buy tadi. $13,000. Sebab apa? Sebab harga dah rendah sangat tadi. Harga rendah, aku buy. Ada yang aku buy dalam $300. $300. Tapi yang ni aku sengaja buy besar lah. Sebab tu bila aku buy besar tadi banyak berjual. Sebab mengikut firasat hamba. Bila dia dah jatuh rendah, dia akan naik tinggi. Itu je. Tak payah nak belajar sangat lah benda tu. Kau tengok dia dah jatuh tinggi sangat tu. Naik pun dah akan tinggi. Mudah. Mudah. Okey. Itu nombor satu ni tadi. Nombor satu ni sambungan aplikasi. Maksudnya kita buat trading dengan exchanger. Yang kedua. Nampak ni. Circle. Ni nama dia rangkaian sosial pedagang Royal Q. Ya Allah, korang punya direct translation tak boleh belah. Circle. Bila korang pandai trading, sebab trading ni ada setting. Kalau kita lihat dekat sini, trading ni, kalau korang perasan, aku back dulu Kalau korang perasan, ada trade setting. Satu, sama ada kau pakai trade setting daripada Royal Q. Dia ada bagi the best setting, tapi modal kau kena cukup ikut setting yang dia bagi. Ataupun kau custom setting kau. Macam aku custom setting aku. Ini aku punya style lah. 1%, 0.1%, 0.3%, whatever ni lah. Ini aku punya trade setting. Bila kau tengok trade setting kau ni padu dan power, dan kau buat, kau nak kongsi dekat orang, supaya orang ni tadi, bang, aku ni tak pandai ni, nak belajar pun malas ni. Kau copy trade orang yang pandai. Dan dekat sini, dia bukan suka-suka letak orang sebarangan untuk nak jadi copy trader ni. Orang tu mesti membuktikan yang dia ni profitable. Contoh kita tengok BlackRock ni, strategi dia 16, 15, ini berapa ni, 156,000%. Kau pernah tengok tak orang cakap keuntungan 156,000%? Hasil ke semua coin. Tapi nak dijadikan cerita, korang boleh sync je strategi dengan dia. Ataupun kalau korang yang pandai, korang ni pandai buat trading, korang tak payah nak fikir pasal strategi dah, setting tak payah dah. Korang sync dengan orang. Berapa dia nak charge? Kita tengok kat sini. Dia kata modal $10, number of strategy bergantung. Tengok dekat sini dia bagi detail. Dia bagi detail kalau korang nak follow dia apa semua. Lepas tu profit sharing. Dia akan ambil daripada keuntungan kau tu 0.9%. Suka hati kau lah kalau kau nak ikut dia. Kau malah nak fikir, kau malah nak belajar, kau ikut dia. Ataupun kau pandai, orang ikut kau. Bila orang ikut kau, ini kau kena tahu satu perkara. Yang kita nampak ni, yang ikut dia ni berapa orang aku tak tahu. Kena cari jumpa dia ni. Dia ada 1,638 member yang ikut dia. Kalaulah 1,638 member calculator, kita keluar calculator. 1,638 member, ini bukan calculator. Ini kalau korang pandai buat, korang punya setting sendiri tahu. 1,368 kali dengan 0.9, 123 kali dengan, tadi dia ada berapa coin. Let's say lah ambil satu coin tu. Satu coin tu ada orang untung RM10, ada orang untung RM20, ada orang untung RM30. Average kita kali dengan 10. Buta-buta dia dapat $1,000. Maybe one day, maybe one month. We don't know. Tapi korang bayangkan, kalau kau untung 10, orang macam aku mana ada untung 10 sehari, $20, $30.
kita tengok untung aku tapi aku tak tiru orang lah. So aku trade sendiri lah. Ingat kalau orang tu untung macam ni, $20, $49, $149, $200, $46, $73, $90, $114. Ada 1,663 orang. Dah sasah orang yang tiru dia tu memang profitable. Memang dia dapat profit dah. Aku nak buat jadi circle owner lepas ni. Itu matematik. Lepas tu kalau betul korang kena faham kalau korang pandai, Royal Q ni dia bagi kau apps, aplikasi untuk engkau cuba menggunakan apps dia. Dan kalau kau pandai, nampak tak dekat tepi ni ada reward detail, ada kat sini ada button more. Tekan more, nampak tak dekat situ ada leaderboard. Nampak tak dekat sini ada leaderboard. Korang tekan leaderboard tu. Royal Q ni kadang-kadang dia dapat untung. Kan dia makan 20% daripada kita tu, dia ada untung tau. Some of the untung tu dia park kat sini. Dia letak dekat dalam tabung. Siapa yang paling untung trading pakai Royal Q, dia bagi lagi duit. Kau nampak tak? Dah lah kau untung trade pakai Royal Q. Lepas tu dia bagi lagi duit. Kau kongsilah 10 orang. Ikutlah. Adalah dia punya ni. $29,000 ni pecahlah kepada Uranga. Uranga profit pun dekat $31,000 dah guys. Siapa nak bagi? Ini belum hujung bulan ni. Ni monthly basis. Kalau korang boleh earn, maksudnya korang pandai trading. Robot tak pandai trading. Aku tak pandai trading, tapi kau ada strategi trading. Kau key in dekat sini, dekat apps Royal Q ni. Jika trading tersebut menjana pendapatan untuk engkau yang banyak, dia ada top 10 dekat sini. Kau kongsi lagi duit dekat sini. Dah lah kau untung lagi. Sama juga dengan circle owner, orang yang pandai buat copy trade. Bila dia buat copy trade, macam ni, dia buat copy trade, orang tiru dia dan trading dia itu menguntungkan dia dan semua orang. Dia dapat lagi ni. Adalah bajet dekat situ. Aku dah geram ni, aku rasa aku nak buat copy trade aku lepas ni supaya orang semua boleh tiru aku. Kan? Buat apa kau nak tiru orang lain? Tirulah kaduk. Kan? Copy trade je kaduk. Kita charge 1%. Kalau BlackRock tadi 0.9%, kaduk up sikit je lagi. Sebab apa? Korang kenal kaduk. Tiba. Itu salah satu cara kalau kita pakai strategi yang kedua ni. Jadi sebahagian daripada ni. Sebab tu korang kena explore benda ni. Korang tak explore benda ni, korang tak tahu. Korang tak tahu sebenarnya pendapatan korang ni bukan sekadar trading. Ini paling cikai lah. Paling cikai. Kau tak ada duit nak trade kan? Tak apa. Kau letak sikit, kau belajar, kau faham bagaimana Royal Q ni buat duit, kau cerita kat orang. Ini nombor 3 ni. Kongsi Royal Q dengan rakan-rakan. Ini yang mahal ni sebenarnya guys. Kau tahu tak? Kau kongsikan Royal Q ni dekat kawan-kawan. Tapi kau kena pandai bercerita lah. Dan kalau kau pandai bercerita, tinggal satu je lagi kawan-kawan kau ni tadi. Dia nak percaya kau, tak nak percaya kau je. Macam mana nak percaya kau kalau kau tak trade? Kau kena trade. Kau kena belajar trading setting tu. Bukan suruh. Kau nak belajar trading setting ni senang. Kau copy trade orang. Kau copy trade orang. Tapi nak copy trade tu kena belajar sikit lah. Belajar sikit. Apa syarat-syarat dia. Kalau orang tu beli sampai 20 coin, takkan kau nak beli sampai 20 coin. Benda tu kau belajar percuma je dekat office kita. Ataupun kita boleh buat kelas percuma. Ataupun sebenarnya kalau kau join Royal Q, kita ada group. Dan setiap hari kita bagi info dalam group tu. Online class. Tinggal nak belajar je lagi guys. Dah lah percuma. Percayalah percuma. Kalau siapa-siapa charge kau orang belajar tu, aku dulu charge lah, patut aku menyesal. Patutnya aku tak charge. Tak payah charge benda ni. Tak payah charge. Okay. Aku tunjuk korang berapa pendapatan aku share Royal Q ni dekat orang. Orang tanya aku, Kaduk ni kaya sangat ke pergi trade sampai ratus-ratus ribu? Tak. Aku trade dengan $100 dulu guys. Lepas tu, tujuan aku masuk Royal Q ni sebab aku nak cari apa salah Royal Q supaya aku boleh menasihati semua penduduk Malaysia, penduduk bumi, jangan masuk Royal Q. Itu tujuan aku buat Royal Q dulu. Sebab tu aku letak modal 100. Untung tak untung masuk tu? Mula-mula tu untung. Lepas tu tak untung. Aku call upline aku. Apa cerita dia kata untung hari-hari? Tak bro. Untung hari-hari kalau modal kau cukup bro. Kalau lah aku boleh share. Kita share sekarang Ini Kaduk punya transaction. Sekejap Okay. Ini tak bulat ini real Kaduk punya transaction, revenue detail. So kita boleh, yang korang nampak ni, ini semua statement semata-mata.
Maksudnya apa yang kau nampak ni 100% untung kau. Okey? Ada masa aku untung kosong, ada masa 0.14, $1, $13, $16, $7, $49, $100, $200, $200. Okey, $86, $98, $100, $1, $0.2, $0.2. Beza dia satu je. $0.2 dengan $100 simple je. Harga tengah rendah atau harga tengah naik. Harga tengah rendah, kawan aku tak berjual. Harga tengah naik, kawan aku berjual, aku dapat untung aku. Tu je. Kalau orang tanya kenapa, itu je jawapan dia. Kalau ada hari-hari tertentu tak ada duit, sebab koin tu tak berjual lagi. Simple je. Bukan aku yang jual. Robot akan jual bila dia perlu jual. Simple. Itu kerja robot, bukan kerja kita. Kita dah bayar dia $120, biar dia buat kerja dia. Yang penting kita ada duit dalam tu untuk dia trade. Kalaulah duit kita dah digunakan, habis digunakan untuk trade, tunggu masa dia jual. Engkau ada masa setahun. Kau ada masa setahun untuk pakai servis dia. Bukan dia tak nak jual. Sebab harga tengah jatuh. Bila harga tengah jatuh, engkau tak pam. Tak boleh nak beli. Pernah tak kau dengar bank? Bukan bank, saham dekat Malaysia kan. Harga tengah rendah ni. Beli. Harga Apple. Saham Apple tengah rendah, beli. Mana ada orang saham Apple tengah rendah, jual. Mana ada? Ada ke orang jual saham tengah rendah? Tidak. Okay, kita scroll. Sebab saya ni nak dekat setahun dah buat ROIQ ni guys. Nak dekat setahun dah. Banyak sangat transaction abnormal network. Tunggu kejap. Dia akan load. Sooner or later dia akan load. Okey. Aku nak tunjuk korang, aku pernah dapat $10,000 dalam masa 2 hari. Jap. Okay, kita tunggu dulu, dia load. Alright. $33,000, 342 dalam masa setahun. Okay, dia load kat bawah. Dia load. Ni dia, korang tengok ni. Ini income paling besar aku pernah dapat dalam daily basis. $5,693, $4,388. Mana pergi duit tu sekarang? Aku repair Lotus lah. Bila aku repair Lotus, aku keluarkan modal aku. Lepas tu dapatlah lagi untung sikit, banyak sikit, kan? Modal banyak kita pump, modal tak banyak. Dia macam ni lah. Kau kena faham logik itu je. Ini bukan skim cepat kaya bila mana kau kena ada modal. Kau ada modal 100 ataupun $1,000, kau harapkan dapat $10,000. Tak mungkin. Trading adalah profit berdasarkan jual beli. Kalau kau beli harga tu RM10, kau jual RM15, kau baru untung RM5. Kau tak boleh beli. Dalam dunia trading ni tak ada istilah kau beli RM10, kau jual dalam masa terdekat RM100. Scam mungkin. Dalam dunia kripto pun ada scam. Hari ni kau beli sekian-sekian, orang yang beli hari pertama, harga naik sampai 100% ke apa semua. Ada. Lepas tu hari kedua dia jatuh. Banyak. Okay? Ada yang ada $1. $1 pun pernah guys. Bukan tak pernah. Tapi mostly daily. Okay? 27/7. Kita nak tengok kadut pernah start dengan $100. Berapa dia dapat dengan $100? Itu korang kena share. Share. Kita scroll sampai mula-mula statement dulu. Sebab aku start dengan $100, tujuan dia untuk membuktikan benda ini adalah scam. Rupa-rupanya benda ini bukan scam. Kita scroll lagi, harap bersabar. Setakat ni ada soalan tak? Kalau korang yang menonton ni 18 orang, 17 orang, ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya. Jangan tak tanya. Bila tak tanya ni lah yang sesat jalan ni masalahnya. Pandai-pandai buat trading sendiri apa semua. Geram aku dengan anak buah. Kadang-kadang aku geram juga dengan orang daftar bawah aku ni. Dia dapat link, dia daftar, lepas tu dia memandai. Cubalah belajar dengan saya. Lepak kedai kopi, sembang, cerita. Kadang-kadang aku buat kelas juga kat Sarawak tu, tak ada pula orang datang. Lepas tu rugi bagi tahu aku. Janganlah bagi tahu aku rugi, bagi tahu untung. Kita ni bawa orang masuk. Kenapa kita gila bawa orang masuk ni? Sebab selagi kau untung, selagi tu kita dapat untung. Kalau kau orang rugi, buat apa aku bawa kau masuk? Sia-sia guys. Jadi tolong jangan memandai. Minta setting tu dari kami orang. Belajar pasal setting, bukan belajar pasal graf. Marah sifu-sifu graf last ni. Aduh.
Saham AVEC belum naik ke dok? Nanti kita cek AVEC kejap. Aku nak scroll bawah dulu. Biar aku habis scroll ni dulu, nanti kita cek AVEC. AVEC aku rasa belum naik . Aku main ship sekarang ni, main ship. Tapi aku main ship waktu harga rendah . Okey. Saya bermula trading Royal Q pada 17 hari bulan 5. Bermaksud sebulan dari sekarang lah. Sebulan dari sekarang tahun lepas. Ayat tu nampak tak? Inception. Sebulan dari sekarang tahun lepas. Saya start main Royal Q dengan $100. Sumpah demi Allah, saya start dengan $100. So hari pertama, kalau aku letak $100, aku dapat $2. Maksudnya aku letak RM400, aku dapat RM8. Aku letak kat bank RM400 pun aku tak akan dapat RM8. Bagus. Bagus tak kawan-kawan? Bagus. Betul lah bagus. Takkan tak bagus. Kau letak duit dekat bank, duit kau tak beranak. Kau letak dekat dalam UB, biar Royal Q trade kan, dia naik RM2. Hari kedua, 18 hari bulan 5. Daripada $2, aku letak $100, dapat RM1. Total dah RM3 dah ni. $3 dah. Lepas tu makin lama, 19 hari bulan 5. $0.5. Haram jadu. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Sebab bila kau beli, harga naik, dia jual. Lepas tu dia beli lagi, harga turun. Dia naik sikit, dia jual. Lepas tu dia beli lagi waktu dia lepas dia jual tu. Dia turun lagi, dia naik sikit. Lepas tu dia turun-turun tak naik. Kau tengok dekat sini tarikh 19 ke 22 hari bulan. Ada 3 hari gap. 3 hari gap. Kalaulah korang main certain trading, contoh macam yang melibatkan broker. Yang melibatkan broker. Bila turun 3 hari, maksudnya duit kau dah burn dah. Betul tak duit kau dah burn? Dah burn lah, duit kau dah jatuh. Duit kau dah apa orang cakap, bukan floating losses dah. Dia dah makan sebab certain business tu pakai leverage. Yang ni tak, kita trade pakai spot. Maksudnya dia hanya trade menggunakan duit yang kau ada. Aku letak $100, lepas tu pada 22 hari bulan. Dia naik. Dia jual lah semua. Dia dah pakai semua, dia jual lah semua. Dapatlah 1% daripada $100 tu, 1.3% aku set. Dapatlah $5. Okey lah. Bila okey, apa kau buat? Daripada kau letak $100, aku tambah lagi $1,000. Tengok betul tak benda ni scam ke tidak? Sebab $100 tadi aku dah keluar. Sebab bila dia pulangkan $5 ni tadi, dia pulangkan balik dengan modal-modal kau. Sebab upline aku cakap, kau masuk duit ni, kau tak ada log in time. Tak ada log in maksudnya 3 bulan ke 4 bulan tak, kau boleh keluar duit bila-bila masa. Aku keluarkan duit aku guys. Lepas aku dapat balik modal 5 hari bulan tu. 22 hari bulan ni, aku keluar semua $100 dengan untung-untungnya sekali. Dengan untungnya sekali. Sekejap. Boleh tak berbuat demikian? Boleh. Dia kata tak ada salahnya. Kau boleh keluarkan semua duit kau. Kalau kau nak keluar duit rugi kau pun boleh. Maksudnya kau boleh jual dalam keadaan rugi dan keluarkan duit kau pun boleh. Itu pilihan kau. Maksudnya kalau kita ada emas, kita bawa pergi dekat kedai emas. Kita beli RM100, emas cakap harga sekarang RM90. Boleh tak kita jual? Boleh. Bukan tak boleh. Duit kau, emas kau. Sama juga dengan kripto ni. Nanti aku cerita. Nanti aku tak nak demo lah. Takkan nak jual dalam keadaan rugi kan. Alright. So, aku masuk pula lepas tu $1,000. RM4,000. Dapatlah $15 kan. Siapa nak bagi $15 letak kat bank? Modal kau bukan dekat orang pun, dekat akaun kau sendiri. Kau dekat Huobi dengan Binance tu dalam akaun kau. Kau tak bagi dekat broker, kau tak bagi dekat siapa-siapa. Top up sendiri. Dapatlah $47, $13, $8, $10, $4, $4, $6, $8. Market tak cantik, tapi dapat. Alright. Okay. Ini salah satu income. Trading tak cantik, tak ada siapa nak percaya kau. Trading cantik, orang boleh percaya kau. Kita lihat pula reward details. Yang ni nombor 3 ni. Kongsi Royal Q dengan rakan-rakan, buat rangkaian ahli gabungan dan dapatkan pulangan. Soalan dia, manakah duk dapat $100, $1,000, $10,000 untuk top up? Dekat sini. Mana dia tadi? Tengok sepanjang aku buat Royal Q ni, kalau kita boleh scroll dari bawah ini tak ada modal. Ini ILIO. Ini literally ILIO. Macam mana korang dapat duit daripada reward detail ni? Memang ILIO. Aku nak share dengan korang.
Bila aku buat Roy Q ni, bukannya aku terus ajak orang masuk. Bila aku buat Roy Q ni, aku bukan terus ajak orang masuk. Aku try dulu sistem ni. Tadi aku masuk 17 hari bulan 5. Selepas 2 minggu, kau nampak kat situ, baru aku berani bawa orang masuk. 31 hari bulan 5, baru aku berani bawa orang masuk. Lepas tu, yelah aku buat macam ni lah, live. Aku mengajar orang masuk. Aku dapat modal. Ini Ailio, semua ni Ailio. Ini tak keluar modal. Ini aku tunjuk trading aku yang 2 minggu tu dekat kawan-kawan. Aku tunjuk dekat Facebook ke apa semua. $60, $180, $275, $700, $400, $200, $200, $400, $100, $300, $100, $100, $100, $200, kan? Campurlah semua ni. Campurlah semua ni. Campur sepanjang setahun aku promote Roy Q ni. Aku dapat dalam $30,000. Apa aku buat dengan duit ni? Duit ni lah yang aku laburkan. Yang kalau korang boleh lihat sekarang, jumlah pelaburan aku mencecah dekat $26,000. Adalah duit aku belanja kan, dapat $30,000. Takkan, dan $26,000 ni adalah nilai yang harga market, sebab most of the fund kan semua tengah berbeli coin, berbeli coin ni apa semua. Okay? So bila harga naik, harga ni pun akan naik. So sekarang dia tengah turun. Dia tengah turun. So mana pergi duit tu? Dekat situlah. Dekat situ. Itulah dia kalau korang kongsi Roy Q dengan rakan-rakan. Buat rangkaian ahli gabungan dan dapatkan pulangan. Ini pun nanti kalau kita cerita ni sampai esok tak habis ni. Dia ada level income. Bila korang share dengan orang ni tadi, ada level of income. Cerita ni sampai esok tak habis. Okay. Sambungkan bla 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 bla, tak cerita. Okay, kita nak bercerita bagaimana orang trade pakai Roy Q. Okay. Tak habis cerita ni kalau kita nak cerita ni. Nak sambung lagi ke ataupun kita nak berhenti rehat dulu main game? Nak sambung lagi ke ataupun kita berhenti rehat dulu main game? Aduh, tak best lah. Siapa bagi aku PDF, bagilah aku PowerPoint, PDF. Dia tiba-tiba terus jadi macam ni kan. Aduh. Nanti aku sambung lah. Kita berhenti rehat dulu. So kalau korang nak buat Roy Q, silalah cari Kaduk. Datanglah jumpa Kaduk. Takkan aku nak datang jumpa korang. Korang datang jumpa aku buat apa yang patut aku buat. Saya siap. Rehat main game dulu. Okey, kita main game dulu. Nanti kita sambung part 2. Terima kasih kepada anda yang menonton. Itulah sedikit pengenalan tentang Roy Q. Trading pasal Roy Q. Kita tunggu video seterusnya. Bagi aku main game dulu. Alright. Thank you for watching. I see you guys next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.